sama dengan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tazkirah kita ini mengambil masa lebih kurang 40 minit. Ana bermula pada pukul lebih kurang 6.30 dan insya-Allah tazkirah ini akan berakhir lebih kurang 7.10 insya-Allah. Dan dalam tempoh 40 minit ini kita akan mengkaji tentang tajuk tiket menuju syurga Allah. Tiket menuju syurga Allah. Apabila kita berbicara tentang syurga, maka syurga itu ia termasuk daripada perkara ghaibiyat, perkara yang ghaib. Maka perkara-perkara yang ghaib ini tidak boleh kita bicarakan melainkan perlu merujuk kepada pencipta dia. Pencipta dia itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaib. Allah Ta'ala itulah yang mengetahui tentang segala perkara ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka tidak ada sesiapa pun yang mengetahui tentang perkara ghaib itu melainkan dia, illa man irtada min rasulin, kecuali golongan-golongan yang diredai oleh Allah yang terdiri dalam kalangan para rasul. Lalu tuan-tuan, asas apabila kita nak bincangkan tentang syurga Allah tidak dapat lari melainkan dirujuk pada dua sumber yang utama. Yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua melalui hadis-hadis yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang cakap-cakap tentang syurga itu Wan Abdul Halim berdasarkan imajinasinya semata-mata, maka campakkan pandangan itu ke dalam tong sampah. Sebab apa? Kita tidak pernah masuk syurga Allah, kita tidak tahu tentang perkara ghaib, melainkan kunci perkara ghaib itu hanya perlu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas perbincangan kita. Apabila kita menyentuh tentang tiket menuju syurga, lalu jangan kita bayangkan syurga itu ada tiket sebagaimana kita pergi tengok bola di stadium. Jangan. Dan bila kita cerita tentang tiket menuju syurga, jangan kita terbayang-bayang, oh kalau macam tu orang yang tak ada tiket tak boleh masuk lah ustaz. Jangan. Sebab syurga ini dia tidak masuk dengan tiket. Tetapi syurga Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, syurga ini dimasuki oleh orang yang mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhula ahadakumul jannah." Selama-lamanya kamu itu tidak akan masuk syurga bi'amalihi, dengan amal-amal yang kamu lakukan. Menyebabkan sahabat jadi pelik, terkejut, hairan. Dah tu kenapa kami salat? Kenapa kami beribadah? Kenapa kami baca Al-Quran? Kenapa kami berada dalam majlis ilmu? Kalau masuk syurga bukan dengan amal. Rasa timbul pelik inilah menyebabkan sahabat yang bernama Abu Hurairah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah? Kalau kamu masuk syurga dengan amal kamu tak?" Lalu dijawab baginda, "Wala ana."
aku sendiri pun tidak masuk syurga dengan amalku. Lagi pelik sahabat. Dah tu kami masuk syurga dengan apa wahai Rasulullah? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan manusia itu masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Oh, rupa-rupanya baru kita faham. Datang kita solat subuh berjamaah pada pagi ini, apa sebab? Sebabnya untuk mengundang rahmat Allah. Oh, baru kita faham. Apa sebab kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini? Sebabnya untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah. Sebab adilnya Allah, Allah Ta'ala tidak jadikan syurga itu dimasuki kerana amal. Syurga itu tidak dimasuki kerana pahala. Sebab kalaulah syurga itu dimasuki kerana amal dan pahala, nescaya kita di Kuala Lumpur, kita di kota Damansara tidak akan mampu melawan, challenge, tertanding dengan saudara-saudara kita yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Betul tak tuan-tuan? Sekali je mereka solat subuh berbanding dengan kita pada pagi ni, berbeza dengan tempat kita berbanding dengan Masjidul Haram 100,000 kali gandaan. Lalu adilnya Allah, Allah Ta'ala tidak jadikan syurga itu dimasuki dengan amal, tetapi syurga itu dimasuki kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Adilnya Allah, kalaulah mu'allaf itu baru je peluk Islam, setelah dia bersyahadah, tak sempat dia salat, tak sempat dia berpuasa, tak sempat dia buat haji, buat umrah, meninggal dunia dia, pahala apa dia sempat buat? Tetapi oleh kerana dia bersyahadah tadi, telah mengundang rahmat Allah, walaupun amalnya belum sempat dilakukan, ia tetap akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? An yataghammadani Allahu bi rahmatih. Syurga itu dimasuki oleh orang yang diberi kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita berdoa untuk masuk syurga Allah, itu biasa, sebab kita orang mukmin. Kalau kita berharap untuk masuk syurga Allah, itu normal, sebab kita Muslim. Tapi ada golongan tertentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, golongan ini dia mendapat doa daripada syurga. Kalau kita berdoa nak masuk syurga, itu biasa. Tapi ada orang syurga doakan dia agar dia masuk ke dalam syurga. Ini luar biasa tuan-tuan. Mendapat doa daripada ibu bapa, itu dah dikira hebat dah. Mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lagi hebat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada umatnya, ya Allah, berkatilah umat aku yang berpagi-pagian beribadah kerana-Mu. Itu dah dikira hebat dah. Tapi ada satu lagi golongan, golongan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadis, ada dalam Sunan At-Tirmizi, ada dalam Musnad Ahmad, sahabat yang menceritakan golongan yang mendapat doa daripada syurga ini, sahabat itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allahul jannah thalatha marratin illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang berdoa kepada Allah agar dirinya dimasukkan ke dalam syurga, paling kurang setiap kali dia berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut thalatha marratin, 3 kali. Dia ulang sungguh-sungguh. Hajatnya nak masuk syurga ni memang sungguh-sungguh, sehingga kan setiap kali dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga,
Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Dalam masa yang sama dia beriman dan beramal soleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, illa qalatil jannah, melainkan syurga akan katakan kepada orang tadi, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Subhanallah. Ini golongan yang mendapat doa daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Manusia di hari akhirat kelak dia akan masuk syurga Allah dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Cara yang pertama, manusia masuk syurga Allah bighairi hisabin wala adab, tanpa ditimpakan sebarang hisab dan tak dikenakan sebarang azab. Amalnya tidak ditimbang, amalnya tidak perlu dicek, tak perlu diaudit, bangkit jadi padang mahsyar, terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dalam hadis yang sahih, antaranya riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang 70,000 orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini cara yang pertama. Hadisnya panjang. Uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku dipamerkan, diperlihatkan suasana di padang mahsyar, suasana manusia. Ada aku lihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu bersamanya kurang daripada 10 orang pengikut. Ar-Ruhayd, kurang daripada 10 orang pengikut je ikut Nabi tersebut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul, ada Nabi aku tengok di padang mahsyar bersamanya seorang je pengikut. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulani, ada Nabi bersamanya 2 orang je pengikut. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan ada Nabi yang langsung tidak ada pengikut di padang mahsyar. Subhanallah. Tetapi Allah Ta'ala tidak tengok kepada jumlah pengikut, tetapi Allah Ta'ala tengok kepada usaha dakwah Nabi tersebut. Walaupun Nabi-Nabi itu tidak ada pengikut, ia tetap menjadi Nabi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah ceritakan dalam hadis tersebut, idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati, bila aku terpandang kepada satu sudut di padang mahsyar, aku melihat suasana manusia yang cukup ramai, fadhanantu annahu ummati, maka aku sangkakan umat manusia yang ramai itu adalah umatku. Faqila li, maka malaikat berkata kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, umat yang ramai itu adalah umat Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian Rasulullah lihat di sudut yang lain, maka terdapat umat yang jauh lebih ramai daripada umat yang tadi. Lalu malaikat katakan, hadhihi ummatuk, umat yang paling ramai itulah umat kamu. Wa ma'ahum sab'una alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, dan dalam kalangan umat yang ramai tersebut bersamanya 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa dikenakan sebarang hisab dan tak dikenakan sebarang azab. Subhanallah. Ini cara pertama manusia masuk syurga Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Kalau boleh kita nak termasuk dalam kalangan tersebut, amin ya rabbal alamin. Bangkit jadi padang mahsyar tak perlu beratus sebagaimana orang lain. Kita kan dalam tempoh PKP, kalau bendahari masjid tahulah, nak pergi bank in duit di bank, tahu tak? Sama ada hari Isnin lah biasanya kan bank in, hari Jumaat tak sempat kira-kira duit hari Jumaat, hari Isnin kena bank in. Ramai beratur ni 3 jam, 4 jam, itu pun kita rasa penat dah. Ni manusia berbilion-bilion,
beratur untuk diaudit amalnya, dicek, ditimbang setiap minit, setiap saat, setiap hari, umurnya ke mana, hartanya ke mana, dapat daripada mana, belanja ke mana, satu persatu dicek. Bila selesai, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Lalu kita mengharapkan kita termasuk dalam kalangan yang pertama tadi, sab'una alafan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dalam hadis tersebut, bila Rasulullah ceritakan demikian, faqama Ukashah bin Mihsan, maka berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan. Kata Ukashah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakan aku termasuk dalam kalangan 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Apa jawab Rasulullah? Anta minhum, kamulah salah seorang daripada 70,000 tersebut, wahai Ukashah. Subhanallah. Sahabat lain jadi jealous, sahabat lain pun bangun, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakan kami juga sebagaimana kamu doakan Ukashah yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, sabaqaka biha Ukashah, Ukashah bin Mihsan sudah mendahului kamu semua. Ada 69,999 lagi stik kosong, kamu berebutlah dalam kalangan umatku. Yang mendahuluinya itu Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ini cara yang pertama, masuk syurga Allah tanpa hisab. Dah. Ada golongan yang kedua, masuk syurga Allah juga dia, tapi kena timbang dulu, kena audit dulu, kena cek dulu. Kita kalau jabatan audit negara datang kan, boleh jadi tak tidur malam kan, nak prepare dokumen tu, nak cek benda ni, nak bagi tally dan sebagainya. Allah Ta'ala ni lagi adil, lagi teliti, lagi yang kita katakan dakik ataupun detail. Apabila Allah Ta'ala cek, saat ni buat apa, minit ni macam mana, jam ni ke mana, hari tersebut habis macam mana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala itu merupakan hakim yang paling adil. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, golongan yang kedua dicek satu-satu, sehingga Rasulullah ajarkan kepada Aisyah, bila kamu nak berdoa, kamu doalah kepada Allah dengan satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitungkanlah kami, hisablah kami, timbanglah kami di padang mahsyar hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah ataupun ringan. Kalau kita buka tafsir Al-Munir, apa maksud hisaban yasira, perhitungan yang mudah ataupun perhitungan yang ringan? Dengan maksud orang tersebut dicek dengan teliti oleh Allah. Ada sikit sebanyak kesalahan, tapi di padang mahsyar Allah ampunkan. Itu maksud hisaban yasira. Bukan maksud hitungan yang mudah, Allah Ta'ala tidak cek dengan teliti, bukan. Bukan bermaksud Allah Ta'ala biar macam tu, bukan. Allah Ta'ala audit dengan teliti, tapi akhirnya mendapatkan keampunan Allah. Salah satunya di dunia ini dia perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah. Panjang sikit, astaghfirullahalazim. Panjang lagi, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebaik-baik istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lalu dihitung dengan hitungan yang mudah, dengan maksud ada kesalahan, ada kesilapan, ada dosa, tetapi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, antara doa kalau kamu nak minta kepada Allah di padang mahsyar kelak, kamu mintalah dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ini golongan yang kedua.
Golongan yang kedua ni masuk syurga juga, tapi kena check, kena scan dulu My Sejahtera kalau kita kan. Kena check dulu suhu, kena tengok dulu suntikan dos dua dos ni dah lengkap ataupun belum. Kalau kita di dunia, di hari akhirat begitu juga. Tapi ada golongan-golongan tertentu yang sok terus boleh masuk. Ini hebatnya syurga Allah Ta'ala. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisap, cara yang pertama. Yang kedua, masuk syurga tapi kena cek dulu. Dan golongan yang ketiga, na'udzubillah min zalik, muslim ke dia muslim, berimankah dia beriman, tapi kena transit dulu dalam neraka. Kena transit dulu dalam neraka. Ini golongan yang ketiga. Bila selesai urusan di neraka, kemudian barulah dia masuk syurga Allah. Sebab itu Tuan Imam bacakan selepas salat tadi, apa kata Tuan Imam? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jangan transitkan kami dalam neraka. Itu maksud Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jangan singgahkan kami ke dalam neraka. Kalau yang pertama masuk syurga, itu yang paling baik. Tak dapat yang tu sebab kotanya ada kota kan. Tak dapat yang tu, kedua pun tak apalah ya Allah. Tak nak yang ketiga. Yang ketiga ni kena transit sekejap ataupun lama, barulah dia boleh masuk syurga Allah. Sebab itu di dalam hadis yang sama yang ana bacakan awal tadi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sunan At-Tirmizi dan Musnad Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi ada golongan yang mendapat doa juga daripada neraka. Golongan yang mendapat doa dari neraka. Kalau golongan mendapat doa daripada syurga, iaitu mereka yang berdoa agar masuk syurga, paling kurang dalam doanya itu dia ulang 3 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man istajara minan nar mustajirun 3 marratin illa qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan sesiapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Ya Allah, jangan singgahkan aku ke neraka. Ya Allah, jangan transitkan aku ke neraka. Paling kurang dalam doanya dia ulang 3 kali, menandakan keazaman terhadap agar dirinya tidak disinggahkan ke neraka Allah. Illa qalatid nar, melainkan neraka akan katakan kepadanya, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkanlah orang tadi daripada masuk ke dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita perhatikan, imam setiap kali selepas sahaja bagi salam selesai salat, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa dibuat oleh imam? Astaghfirullah, paling kurang 3 kali. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, paling kurang 3 kali. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis, sesiapa yang meminta berlindung daripada neraka Allah, paling kurang dalam permintaannya itu diulang 3 kali. Apa maknanya? Tanda kesungguhan, itu maknanya. Lalu neraka akan katakan kepadanya, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, jauhkanlah orang tadi ke dalam neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita berbicara tentang syurga Allah, jom, ayuh, saya nak kenalkan pada pagi ini syurga-syurga yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Syurga ni kita tahu tuan-tuan, martabat ataupun kedudukan syurga ni ada ranking dia, betul tak? Tak sama ni, setiap daripada kita ni tak sama. Syurga yang paling tinggi syurga Firdaus lah yang biasa kita dengar, tapi ada banyak lagi syurga-syurga yang lain. Antaranya syurga Al-Ma'wa, biasa kita dengar tak? Semalam kalau kita salat subuh berjamaah, imam akan baca surah Sajadah kan, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum
jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ada syurga ma'wa, ada syurga na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatun na'im. Macam-macam jenis syurga. Sebab martabat ataupun ranking syurga ni dia tak sama antara setiap daripada kita. Apa sebab? What is the because? Apa sebab dia? Sebab iman kita tak sama, amal kita tak sama, kasih sayang Allah terhadap hambanya juga berbeza-beza, bergantung kepada amalan kita. Lalu macam kita kan di dunia kan, kita buat bandingan. Ada orang di dunia ni gaji dia tak sama dah, betul tak? Sama tak gaji? Tak sama. Ada orang gaji ni 400.5 je sebulan. Ada tak orang gaji 400.5? Ada, ni true story ni. Kita tak nak sebut lah siapa. Ada orang up sikit, gaji dia sebulan 4,500. Ada tak orang gaji 4,500? Ada. Ada orang gaji di dunia 45,000 sebulan. Ada. Ada. Ada orang gaji 450,000 sebulan. CEO kan. Ada orang gaji kan di dunia ni sebulan gaji dia berapa? Ni true story, cerita betul. 45 juta sebulan. Siapa tu ustaz? Cristiano Ronaldo. Dia gaji tahunan dia highest athlete pay tahun 2021. Gaji pemain sukan yang paling mahal bagi tahun 2021, setahun dia dapat 525 juta setahun. Bagi 12 lebih kurang 45 juta. 2 minit kalau Cristiano Ronaldo tunggu isteri dia masak Maggi kan, Maggi yang 2 minit Miss Girl tu, dia dapat lebih kurang 20,000 2 minit. Banyak tak? Banyak kan? Nak cakapnya demikian. Di dunia tak sama. Begitu juga di syurga Allah, ada ranking dia, ada martabat dia, ada kedudukan dia. Lalu para ulama sebut syurga yang ranking yang bawah namanya syurga Jannatul Khuldi, syurga Al-Khuldi. Ini ranking yang bawah. Jangan kita bayangkan, oh kalau syurga ranking bawah ustaz macam hotel bajet ke? Jangan demikian. Syurga ni jangan bayang, tak terbayang. Kalau sungai ada di syurga Al-Khuldi macam sungai Kelang, jangan bayang demikian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis kursi, adda'tu li'ibadiyas salihin, aku sediakan syurga kepada hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at, syurga yang nikmatnya tak terpandang oleh mata di dunia, wala udhunun sami'at, syurga yang nikmatnya tak pernah didengar oleh telinga di dunia, wala khatara ala qalbil bashar, dan syurga yang hati ni tidak pernah terlintas tentang nikmat tersebut. Walaupun ranking yang bawah, tetapi nikmatnya tak pernah terbayang oleh kita. Yang pertama Jannatul Khuldi. Allah Ta'ala sebut tentang syurga Al-Khuldi ini, tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-15. Allah Ta'ala menceritakan syurga Al-Khuldi. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul adzalika khairun amil jannatil khuldil lati wu'idal muttaqin. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, adzalika khairun, adakah azab lebih baik, amil jannatil khuldil lati wu'idal muttaqin, berbanding dengan syurga Al-Khuldi yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Bila Allah bandingkan azab dengan syurga, menunjukkan syurga itu syurga yang berada di tahap yang bawah. Faham tak ni? Dibandingkan syurga tersebut dengan azab. Adakah azab dengan syurga khuldi ini, azab lebih kamu pilih berbanding dengan syurga khuldi? Ini syurga yang pertama yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, syurga yang kedua disebutkan juga di dalam Al-Quran, nama syurganya syurga Maqamul Amin. Syurga Maqamul Amin. Tuan-tuan pernah dengar tak ni? Syurga Maqamul Amin, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ke-51. Bunyi ayatnya, innal muttaqina fi maqamin amin.
sesungguhnya orang yang bertakwa itu mereka akan dihimpunkan di maqamin amin. Ini yang kedua. Yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran, nama syurganya syurga Darul Maqamah. Syurga Darul Maqamah, martabat yang lebih tinggi lagi. Ini dinyatakan dalam surah Fatir pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladhi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ini yang ketiga. Yang keempat, syurga Darussalam. Syurga Darussalam ini disebut dalam banyak ayat, syurga Darussalam. Bahkan imam kan setelah selesai solat apa dia katakan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke dalam syurga Darussalam. Faham tak ni? Banyak kalau kita tengok dalam Al-Quran, antaranya disebut dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-127 Allah Ta'ala berfirman lahum darussalamu inda rabbihim. Juga dinyatakan dalam surah Yunus wallahu yad'u ila darissalam. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-23 dan 24, dalam surah Yasin pada ayat yang ke-57 dan 58, dan banyak ayat lagi yang menceritakan tentang syurga Darussalam. Ini yang keempat. Tuan-tuan ingat tak ni? InsyaAllah ingat dah. Yang pertama apa tadi? Jannatul Khuldi. Yang kedua Maqamul Amin. Yang ketiga Darul Maqamah. Yang keempat Darussalam. Nanti bila kita selesai semua, kita test seorang-seorang. Cuba nyatakan nama-nama syurga yang disebut dalam Al-Quran. Yang boleh jawab kita bagi balik ke rumah dia. Yang tak boleh jawab kita letak terdenda lah contohnya kan. InsyaAllah boleh jawab semua. Yang kelima, nama syurga yang kelima yang dinyatakan dalam Al-Quran, namanya disebut sebagai Jannatul Ma'wa, syurga Al-Ma'wa. Ini kedudukan yang lebih tinggi lagi. Syurga Al-Ma'wa. Syurga Al-Ma'wa ni tuan-tuan banyak disebut. Antaranya dalam surah An-Najmu Allah Ta'ala berfirman indaha jannatul ma'wa. Juga antaranya dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat kemarin kan, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Jannatul ma'wa. Ini yang kelima. Yang keenam, kedudukan syurga yang lebih tinggi, namanya Jannatun Na'im, syurga An-Na'im. Biasa tak kita dengar syurga An-Na'im? Ini biasa kan? Kalau ada dalam kalangan kita namanya Na'im, An-Na'im itu merupakan salah satu daripada nama syurga. Salah satu daripada nama syurga. Tuan-tuan boleh rujuk tentang syurga An-Na'im ini. Allah Ta'ala nyatakan antaranya banyak dalam ayat Al-Quran, antaranya dalam surah Luqman pada ayat yang ke-8. Bunyi ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disediakan syurga An-Na'im. Ini syurga yang ke-6. Boleh tak kita ulang sekali daripada awal tadi? Syurga yang pertama nama dia apa? Jannatul Khuldi, disebut di dalam surah Ad-Dukhan. Yang kedua disebut di dalam surah Al-Furqan. Yang kedua syurga Maqamul Amin, disebut di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51. Yang ketiga syurga Darul Maqamah, disebut dalam surah Fatir pada ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35.
Yang keempat, syurga Darussalam. Syurga Darussalam banyaklah disebut dalam ayat Al-Quran. Yang kelima, syurga Al-Ma'wa, disebut dalam surah An-Najm ada, dalam surah As-Sajdah ada. Yang keenam, syurga An-Na'im. Syurga An-Na'im ini dinyatakan dalam surah Luqman antaranya, ayat yang ke-8. Dah. Yang ketujuh, syurga yang ketujuh yang berada kedudukan yang lebih tinggi, namanya Jannatu Adni. Pernah dengar tak tuan-tuan? Syurga Adni. Syurga Adni, orang barat pun percaya tentang syurga Adni ni. Mereka katakan syurga Adni, kalau dalam bahasa Arab Adni, dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai Eden. Eden, E-D-E-N, Eden, Eden. Ada pemain bola sepak tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan. Betul tak? Ada tak? Pemain Belgium. Sekarang ni bermain di klub Real Madrid, betul tak? Namanya Eden Hazard, kan? Eden itu dalam bahasa Arabnya Adni. Dalam bahasa Inggerisnya Eden. Dia percaya ada syurga Adni. Allah Ta'ala menyebut syurga Adni ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam pada ayat yang ke-61. Surah Maryam ayat yang ke-61, bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Syurga Adni ini disediakan oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, terhadap hamba-hambanya yang percaya, yang beriman kepada perkara-perkara ghaib. Kemudian yang seterusnya, martabat syurga yang paling hebat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga yang ke-8 namanya Jannatul Firdaus. Ini biasa kita dengar, kan? Orang barat juga percaya kepada syurga Firdaus. Dia percaya. Lalu mereka gunakan syurga Firdaus ini sebagai istilah dalam bahasa Inggerisnya sebagai paradise. Paradise bagi orang barat itulah merujuk kepada Firdaus. Sama kan, lebih kurang. Paradise, Firdaus. Firdaus Arab, paradise Inggeris. Eden Inggeris, Adnin bahasa Arab. Lalu paradise ini syurga yang paling tinggi kedudukannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa tips untuk masuk syurga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maaf tuan-tuan, anda terlepas. Syurga Firdaus ni disebut di dalam antaranya surah Al-Kahfi. Tuan-tuan boleh tulis dalam rujukan kita pada ayat yang ke-107 dan ayat yang ke-108. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surah Al-Kahfi, kan? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, tempat kembali bagi mereka adalah syurga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam syurga Firdaus, la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak akan ingin lagi untuk keluar daripada syurga Firdaus pergi ke mana-mana. Ini Allah Ta'ala sebut. Kalau orang yang berada di syurga An-Na'im, dia ada keinginan nak pergi ke syurga Firdaus. Orang yang berada di syurga Ma'wa ada keinginan nak pergi ke syurga Firdaus. Orang yang berada di syurga Na'im ada keinginan nak pergi ke syurga Firdaus. Tapi orang yang sudah berada di syurga Firdaus, la yabghuna anha hiwala, dia tak ada keinginan lagi untuk keluar daripada syurga Firdaus ke syurga-syurga yang lain. Sebab apa? Dia mendapat puncak kenikmatan, antaranya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tips tak Ustaz untuk ke syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini lain tajuklah kita bahas. Tips ke syurga bersama dengan Rasulullah, syurganya syurga Firdaus. Nak tak soalan bocor sikitlah, kita sebutlah sikit. Antara Rasulullah dah bocorkan sebenarnya. Kalau kita tengok dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi jawapan bocor untuk kita masuk syurga Firdaus bersama dengan dia. Mana hadisnya? Kalau tuan-tuan perasan, kan, banyak hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut,
kalau kamu buat amalan ni, kamu dengan aku kelak seperti ini. Pernah tak kita jumpa hadis demikian? Banyak. Kamu buat je perkara ni, kamu akan bersama aku. Wa dhamma isbi'aihi. Rasulullah angkat dua jari ni. Jari telunjuk dengan jari ni. Jari hantu kan, sebut kan. Kamu buat amalan demikian, kamu akan bersama dengan aku. Dekat jaraknya demikian. Apa maknanya? Maknanya amalan itulah yang membawa kita ke syurga Firdaus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan sembang-sembang santai kita pada pagi ini. Kita bincangkan perkara ghaib, iaitu syurga Allah. Perlu kepada rujukannya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana bermula tadi lebih kurang 6.30 pagi, dan ni 7.10 pagi lebih kurang kita membicarakan tentang tajuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan ahli syurga yang memasuki syurga bighairi hisabin wala adab, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannatal firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bighairi hisabin wala adab ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Pergi lagi sekolah? Ada? Oh, tak sekolah. Cuti.